Sekali lagi kita bertemu dalam rakaman ataupun sesi ketiga yang berkaitan dengan bagaimana pelajar menjawab soalan rumusan. Dalam rakaman yang pertama, saya telah berbincang ataupun menyampaikan ataupun berkongsi kepada anda bagaimana pelajar menjawab ataupun menulis pendahuluan. Dalam rakaman yang kedua, saya telah berkongsi kepada anda bagaimana anda mengenal pasti isi tersurat dan juga menulis isi tersurat dalam perenggan yang kedua. Dan untuk hari ini, adik-adik, rakan-rakan yang saya kasihi, saya akan berkongsi kepada anda bagaimana anda cara mudah menjawab bahagian kesimpulan rumusan BM-SPM. Sebenarnya tak susah sebenarnya, tetapi inilah yang menyebabkan pelajar seringkali mendapat markah yang agak rendah ya. Okey. Jom kita lihat dalam petikan yang berkaitan dengan PIBG. Soalan tersiratnya ialah cara-cara menarik minat ibu bapa bergiat aktif dalam PIBG. Saya ulang balik ya. Cara-cara menarik minat ibu bapa bergiat aktif dalam PIBG. Untuk menjawab soalan ini sebenarnya pelajar perlu memahami apakah cara terbaik yang perlu dilaksanakan oleh PIBG kepada PIBG. Maksudnya pelajar kena tahu, kena fikir apakah tindakan PIBG untuk menarik ahli PIBG yang lain supaya bergiat aktif dalam PIBG. Nah, kalau pelajar menggunakan ataupun mengemukakan jawapan, contohnya sekolah perlu menjemput PIBG, tulis surat dan sebagainya. Itu tak betul, kerana soalan mengkehendaki, arahan soalan perlu difahami adik-adik. Apakah tindakan PIBG kepada PIBG? Okey. Baik, berikut saya akan berikan tip yang pertama. Apakah tindakan PIBG kepada PIBG? Iaitu yang pertama, menentukan hala tuju PIBG. Yang kedua, mengadakan jaringan dan kerjasama dengan institusi pendidikan. Yang ketiga, memantapkan sistem pengurusan dan pentadbiran. Yang keempat, PIBG menyediakan insentif ataupun bantuan kepada PIBG yang memerlukannya. Yang kelima ataupun yang keenam, menyediakan bilik PIBG yang kondusif, yang selesa. Okey, yang ketujuh, menyediakan laman sosial PIBG. Okey, adik-adik. Nah, ada 7 isi tersirat yang telah disediakan. Okey, daripada ke-7 isi tersirat ini adik-adik, berapa yang pelajar mesti tulis? Okey, berapakah isi tersirat yang pelajar perlu tulis? Okay, dengar baik-baik ya. Pelajar hanya perlu menulis 2 isi tersirat sahaja. Okey, ingat, pelajar hanya perlu mengemukakan 2 isi tersirat sahaja. Jangan lebih daripada itu. Ya, ingat ya, jangan lebih daripada itu. Kerana apabila pelajar tulis lebih daripada 2, itu akan menyebabkan jumlah patah perkataan rumusan anda melebihi 120 patah perkataan. Okey, jadi bagaimana anda nak buat kesimpulan adik-adik? Bagaimana anda nak membuat kesimpulan? Okey, terdapat 2 elemen penting yang anda kena fahami. Pertama, bahagian kesimpulan mesti ada cadangan. Dan juga ada harapan. Ya. Ingat, saya ulang balik, 2 elemen penting dalam kesimpulan rumusan anda ialah yang pertama, wajib ada cadangan dan disusuli dengan harapan ataupun alasan. Okey, saya akan berikan panduan ringkas bagaimana anda membina kesimpulan dalam petikan tentang peranan PIBG. Okey, pertama ini. Tengok baik-baik dalam paparan ni ya. Okey, elemen yang pertama, gunakan penanda wacana. Elemen yang kedua, anda kena tentukan sasaran. Elemen yang ketiga, kata bantu. Elemen yang keempat, isu. Apa isunya? Elemen yang kelima, wajib gunakan kata hubung. Dan elemen yang keenam, ada harapan. Okey,
Dari aspek penutup rumusan ini nanti, barulah anda dapat buat kesimpulan seperti ini. Okey, kesimpulannya, semua pihak hendaklah menyokong peranan-peranan PIBG di sekolah agar dapat meningkatkan imej sekolah. Nah, adik-adik, sesekali jangan sesekali anda lupa nyatakan pihak mana yang bertanggungjawab. Okey, kalau dalam petikan itu pihak sekolah yang terlibat, PIBG pun ada yang terlibat, mesti menggunakan semua pihak. Ingat ya, dalam petikan ini kita gunakan semua pihak kerana melibatkan ibu bapa, melibatkan juga pihak sekolah, ya. Nah, okey, jadi inilah rumusan lengkap yang anda lihat sekarang ini. Okey, kalau adik-adik lihat kat sini, rakan-rakan lihat dalam paparan ini. Okey, rumusan ini ada 4 perenggannya. Perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga dan perenggan yang keempat. Dan jumlah patah perkataan hanya 91 patah perkataan. Sekiranya pelajar dapat menulis menulis rumusan seperti ini, maka pelajar akan dapat memperoleh markah sebanyak 30 markah. Berapa? 30 markah. Saya percaya rakan-rakan guru di luar sana yang melihat video ini akan dapat mengongsikan bahan ini kepada anak-anak didik. Mudah-mudahan perkongsian ini memberikan impak yang sangat besar kepada mereka. Sesungguhnya, apabila pelajar kita dapat memperoleh markah sekurang-kurangnya 26 dan ke atas untuk markah rumusan, maka percayalah anak-anak kita akan lulus dengan baik, dengan cemerlang dalam peperiksaan yang akan datang. Akhir sekali, sila sokong rakaman ini dengan cara menekan tombol langgan dan tolong sebarkan. Bye-bye. Jumpa lagi.